Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Okey, berjumpa lagi kita pada live hari ini. Okey, macam biasalah, Long pun tak boleh lama, sekejap saja kita buat live. Okey, hari ini kita nak bercakap mengenai serbuk rasam babas. Okey, ini adalah serbuk rasam babas. Okey. Dia untuk kita buat macam kita nak buat rempah rasam, memang menggunakan rempah ni lah. Okay, of course lah halal. Ada logo halal dekat sini. So, bolehlah kita makan tanpa was-was. Kat sini ada logo halal. Okay. So, dia ada expired date dia. Sebelum korang beli, mestilah tengok expired date dia. Alright. Ada jual kat kedai Rizki. Kita ada banyak rempah. Ada macam-macam jenis rempah lah. Kita ada rempah adabi. Ada rempah babas. Ada rempah Mak Siti. Ada rempah Ibrahim, dan ada rempah Faiza. Banyaklah rempah dia. Okay, kalau sebut dalam ni memang tak habis lah. Okay, so ni dia punya rempah rasam. Okay, nama dia rempah rasam babas. Alright, kalau korang nak masak, tak payah nak google lagi dah cara-cara nak masak dia. Dia ada tunjukkan dekat belakang ni resepi dia. Okay, bagaimanakah kita nak masak rempah rasam ni? Okey, dia kata dekat sini bahan-bahan A, 4 sudu minyak masak. Okey, 1 sudu kecil biji sawi. Okey, biji sawi memang korang boleh dapat kat kedai Rizki. Memang kita ada jual. Okey, setengah sudu kecil jintan putih. Jintan putih pun kita ada jual kat kedai Rizki. Alright, kita ada jual, okey, dekat sini 2 keping cili kering. Cili kering pun ada jual kat kedai Rizki. Satu tangkai daun kari. Daun kari pun ada juga kat kedai Rizki. Okey, bahan-bahan B, 2 sudu besar serbuk rasam. Okey, serbuk rasam ni lah. Okey, dan 1 liter air asam jawa. 1 biji tomato. Tomato pun ada jual kat kedai Rizki. 1 sudu kecil garam. Garam pun ada jual kat kedai Rizki. Okey, daun ketumbar. Daun ketumbar pun ada jual kat Rizki. Okey, begitulah dia punya bahan-bahan dia. Alright, tumiskan bahan A dalam minyak masak mengikut turutan. Okey, masukkan bahan B, tumis hingga pecah minyak. Tambahkan daun ketumbar selepas tidihan pertama. Begitulah cara dia. Okey. Dia boleh kalau korang nak taruh ayam ataupun nak taruh udang ataupun nak taruh sotong, boleh campur dalam tu, tak ada masalah. Okey, begitulah dia punya cara-cara nak memasak dia. Okey. Kebanyakan rempah kita kat kedai Rizki, korang tak susah nak macam mana. Bila dah beli rempah tu tak tahu pula macam mana nak masak. So don't worry, kita ada dia punya cara-cara nak memasak dia. Ni dia punya dia kata dia punya resipi lah dekat belakang rempah. Bahagian depan dan dalam bahagian belakang. Okey, kita ada macam-macam jenis rempah lain. Kita memang ada banyak. So sebab tu kalau terpaksa lah buat live ni hari-hari sebab kita ada terlalu banyak rempah. Okey, tak sempat nak habiskan pada hari ni. Okey, inilah dia rempah dia. Okey, kalau korang ingat betul-betul lah rempah rasam babas. Kalau korang hari-hari masih makan benda yang sama kan, tiba-tiba teringin pula nak makan benda yang lain daripada yang lain. So bolehlah dapatkan rempah ni. Okey, ada yang tak tahu kedai Rizki dekat mana? Kedai kita dekat dengan Hotel Chorus. Kalau korang nampak Hotel Chorus Port Dickson yang besar dekat tepi jalan tu, korang akan nampak simpang 3. And then nampak simpang 3 terus masuk dalam. Korang akan jumpa pencawang TNB, akan jumpa kubur Cina, akan jumpa banyak perumahan dan banyaklah kedai-kedai di dalam tu. Okey, signboard kita besar-besar nama Rizki, memang tak susah nak cari. Okey, apa yang kita ada jual kat kedai Rizki, kita ada jual ayam segar, kita ada jual ikan, kita jual sayur-sayuran, kita ada lebih daripada 300 jenis rempah. Kita ada jual lebih daripada 500 jenis produk dan kosmetik. Alright. Kedai kita buka daripada pukul 10 pagi sampai 9 malam sahaja. Kita buka setiap hari, tak pernah tutup. Walaupun hari public holiday, kita buka macam biasa. Alright, kita tak pernah tutup. Okay, walaupun dia adalah hari Chinese New Year, kita buka macam biasa. Alright, so baru-baru ni korang kecoh kan dekat ada kecoh kan dekat Facebook yang hari ni lah baru-baru ni pula kecoh dekat Facebook yang Billion pasar raya Billion jual ayam tak halal.
Okey, memang kalau majoritinya dekat pasar raya, majoritinya kalau korang beli ayam kat pasar raya, dia punya ayam tu apa orang kata, halal dia was-was. Alright, memang dari sijil halal, tapi sijil halal yang tak diiktiraf. Okey, kita pun tak tahu macam mana cara dia sembelih ayam. Macam mana caranya ayam tu diproses. Okey, so cara yang terbaik untuk korang selamat, untuk korang makan makanan yang halal adalah dengan membeli ayam tu daripada peniaga Melayu Islam. Okey, beli ayam tu daripada orang Islam. Okey, daripada orang Melayu lah, sebab Islam banyak, dia mamak pun Islam, tapi mamak dia mazhab lain. Okey, sebab dia ada mazhab pula dah kan, pengikut dia kan. So better lah kita beli dengan orang kita. Okey, beli dengan orang Islam, orang Melayu. Okey, ayam segar. Alright, so kalau tak nak beli kat kedai runcit, okey, boleh beli dekat pasar Port Dickson tu ada, ataupun dekat ladang. Okey, nak pergi ladang jauh lah pula kan. Okey, so better korang beli dengan peniaga Islam, okey, dengan peladang orang Islam, okey, dengan pemborong orang Islam, better lah. Sebab kalau bab makanan ni kita apa ni orang kata, bab makanan ni kita concern sikit. Okey, sebab dia adalah melibatkan darah daging. So kita concern lah dengan halal dan haram. Okey. So better kalau ia melibatkan makanan, okey, melibatkan makanan, better lah korang ambil tahu siapakah penjual dia. Okey, siapakah peniaga dia. Haruslah orang Islam, okey. Apa-apa saja tak kisahlah makanan, bukan setakat ayam je, daging ke, apa nama ni, sayur-sayuran ke, ikan ke, okey, semua tu perlulah peniaga dia, perlulah orang Islam. Sebab sayur pun memanglah sayur tu bukan apa ni, daripada khinzir ataupun daripada benda-benda terlarang kan. Tapi sayur tu pernah juga kecoh dulu, dia tak Tokek Cina ni dia tanam sayur, and then baja yang diguna tu kan adalah baja babi. Okey, baja khinzir. So kita tak nak lah. Okey, so better kalau kita beli sayur dengan pekebun Islam. Okey, sebab dia tak akan menggunakan baja tu untuk tanam, untuk sayur dia segar ataupun sayur dia subur. Okey, so better apa nama ni, jangan beli sayur dengan tokek Cina lah. Biasakan beli sayur dengan tokek Melayu, dengan Islam. Okey. Alright, so lagi satu ikan. Okey, ikan biasanya ikan yang bela ni lah. Kalau ikan yang tangkap kat laut tu mungkin tak ada masalah kan. Ni ikan yang bela ni lebih-lebih kalau ikan keli tu dia orang bela. So apa nama ni, makanan ikan tu dia bagi daging babi. Sebab daging babi ni dia banyak protein. Protein dia tinggi khasiat. So ikan keli tu bolehlah jadi gemuk-gemuk kan, boleh jadi besar-besar sebab makan daging babi. Alright, so kita ikan keli tu makan daging babi, kita pun makan ikan keli tu, macam tak ada beza. Okay, so better lah kalau nak beli ikan keli, better lah beli dia cari dengan penternak orang Islam. Okay, kalau kita tahu dia orang Cina, kita rasa macam tak sedap lah kan. Kalau dia orang yang meniaga makanan tu orang Cina, kita dah rasa macam alamak, spoil lah kan. Kita pun tak nak lah beli dengan dia lagi kan. Kita tahu dia tu peniaga Cina. Okay, walaupun even though dia tu jual murah gila-gila pun, murah sangat lah kan. Murah gila, jangan beli. Okay, kita tak tahu daripada mana dia dapat makanan tu. Alright. So kecoh lah hari ni dekat Pasar Raya Billion kan, dengan beberapa buah kedai runcit dekat Port Dickson ni dah kena saman. Kena saman, bukan kena saman saja, kena naik mahkamah. Akta Seksyen berapa, 432 ke, kanun apa, dia mandatory penjara 2 tahun kan. Tak nak macam tu kan, kena masuk penjara pula kan, meniaga. Okay, so memang tak boleh, memang benda tu masalah. So kerajaan concern lah, memang Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan memang concern lah, memang dia orang ambil berat. So apa nama ni, besok dia orang akan buat lagi serbuan dekat Port Dickson ni, bukan kat Port Dickson, dia seluruh Negeri Sembilan lah. Dia apa nama ni, dia akan pergi dekat Pasir Panjang, Linggi, dekat Port Dickson. Kedai Rizki dia orang belum pergi lagi, tapi akan pergi juga. Kalau dia tahu kita jual ayam, so dia orang akan apa nama ni, dia orang akan datang lah, ada nyamuk pula.
Okay, dia orang akan datang lah. Okay, dia orang akan datang ke kedai kita untuk check sama ada ayam tu halal ke tidak kan. Sebab orang daripada Jabatan Agama Islam ni dia lebih profesional, dia lebih tahu. Dia tak payah nak tengok sijil tu pun tak apa. Dia tengok ayam tu pun dia dah tahu dah masa ayam tu disembelih kan. Walaupun ayam tu selepas ayam tu dah dipotong leher kan, dah disembelih, dia tahu macam mana cara sembelih tu sebab dia nampak. Dia dah boleh nampak dah kat situ. Sebab dia tengok pun dia dah tahu dah, tak payah nak tengok sijil. Dia tengok ayam tu pun dia dah tahu lah, dia belik-belik ayam tu kan. Betul ke tidak cara ayam ni diproses. Okey, itulah dia Jabatan Agama Islam. Dia orang belajar. Dia orang banyak belajar pasal penyembelihan ni lah. Okay, so hati-hatilah kalau korang beli ayam dekat pasar raya tu. Tak kisahlah pasar raya Giant ke, Tesco ke, TF ke, NSK ke. Better hati-hatilah sebab pasar raya ni memang dia jual murah. Bila dia jual murah, bila kilang proses ayam tu, kadang-kadang dia sembelih tak betul. Okay, tu yang jadi problem tu. Nah, dia nak cepat kan. Dia nak buat pemasaran, dia nak pasarkan ayam tu dengan segera. So, dia sembelih pun dengan cepat lah. Dengan yang orang kata hentam promo je, susah kan. So better jangan kita beli kat pasar raya lah, kita beli dekat pasar. Okay, kalau korang duduk dekat mana, Melaka mesti ada pasar kan, pasar Port Dickson. So peniaga dia tu mesti ada India, ada Cina, ada Melayu kan. So belilah dengan peniaga Melayu Islam yang jual ayam tu. Okay, sebab dekat pasar ramai orang, bukan orang Melayu je berniaga, orang Cina ada, India ada kat pasar tu kan. Better kalau korang pergi pasar, pilih yang pertama sekali orang Melayu. Kalau tak ada, barulah beli dengan kaum lain. Sebab concern makanan ni sangatlah concern. Alright, so macam serbuk rasam babas ni, dia ada logo halal, so kita bolehlah makan tanpa was-was. Alright, sebab kat sini ingredients dia tak tulis pula dia buat daripada ayam ke daging, tak ada pula. Dia banyak menggunakan sayur-sayuran. Right, sayur-sayuran pun belum tentu. Okay, alright, so begitulah kita pasal mengenai serbuk rasam. Okay, so perancangan kita untuk tahun ni, kita akan join Foodpanda. Okay, Foodpanda ni dia hantar, dia buat delivery. Okay, kita dah sign kontrak dengan Foodpanda, cuma kita tak kita website tu tak siap lagi. Sebab kita ada banyak produk, kita ada lebih daripada 500 produk, so kita tak siap lagi dia punya proses tu. So ambil masa sikit. Okay, so nanti bolehlah kalau korang yang duduk dekat Taman PD Utama, bolehlah kalau nak order serbuk rempah rasam ni, okay, boleh order melalui Foodpanda. Walaupun korang just order rempah ni satu paket saja, rider tu tetap akan hantar betul-betul depan rumah korang. Bayar bila dapat barang baru bayar. Okay, jangan pakai online lah, jangan pakai kad kredit lah, tak bayar. Bila dapat barang baru bayar. Okay, walaupun korang just order serbuk rasam ni, dia tetap akan hantar, no worries. Okay, tak ada masalah pun. Okay, so itulah kita punya perancangan, dan kita ada banyak hantar dekat kedai-kedai mamak, restoran, kita ada hantar dekat jabatan kementerian, kita ada hantar kat catering, sekolah-sekolah, dia orang ada order rempah dengan kita, so kita hantar lah. Kalau dia order RM500, RM1,000, kita hantar. Kita hantar terus direct ke dia orang punya company lah, dia orang punya kedai restoran kan. Dia orang nak rempah, kita hantar. Sebab biasanya restoran ni dia order dalam kuantiti yang banyak sebab dia perlu masak. Okay, so kita hantar lah. Okay, kalau kawasan Seremban tu masih lagi kita hantar. Okay, sebab dia jelas RM900 dia orang order. Siapa tak nak duit tu RM900 kan, mestilah kita kena usaha pergi hantar kan. Alright, so itulah perancangan kita tahun ni. Okay, Lazada dengan Shopee belum join lagi. Boleh kalau nak join Lazada dengan Shopee tu, kita kena tengok dia punya syarat-syarat dengan dia punya SOP dengan TNC dia lah macam mana pula kan. Tapi kita fokus dengan Foodpanda dulu. Alright, dia delivery, dia hantar barang-barang basah terus ke hadapan rumah customer. Alright, so begitulah kita punya perancangan. Okay, kita ada banyak channel online marketing pemasaran. Kita ada 5 channel, iaitu Facebook, Instagram, kita ada Twitter,
kita ada YouTube channel dan kita ada TikTok. Okay, so kita ada 5 online channel pemasaran marketing. So korang boleh follow along kat situ. So bolehlah dapat kita punya info yang terkini lah mengenai kedai Rizky. Alright. So lama tak lama ni kita ada banyak masa lagi kita nak buat. Kita banyak kerja lain lagi nak buat. Kita dah 10 minit live. Okay, memang kita terpaksa buat live hari-hari lah sebab kita ada banyak produk. So kita nak kena promote lah dekat sini kan. Macam Alun cakap tadi ni, rempah ni Alun promote. Macam tadilah dia punya resepi kat belakang. So tak susah lah korang nak masak kan. Okay, bila beli rempah ni, cara nak masak tak tahu. Okay, so kat belakang ni dah ada dia punya resipi, cara nak buat dia, just follow saja. So jadilah dia punya rempah rasa macam yang dalam gambar ni. Nampak sedap kan? So kita buatlah. Okay, so sampai di sini sahaja dan kita jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum.